Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ustaz-ustazah? Sekarang kami ingin membentangkan tugasan kami dari subjek tafsir ayat Al-Aqidah. Tajuk kumpulan kami ialah tafsir surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 264. Kod subjek kami UST 10502. Kami dari kos Diploma Usuluddin SEM 3. Nama pensyarah kami ialah Ustazah Nik Nur Aziah binti Nik Azman. Baik, seterusnya untuk slide yang kedua kami ialah menerangkan tentang ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami mempunyai 7 orang. Pada gambar slide yang kedua ini menerangkan 4 orang. Dan pada slide yang ketiga nanti menerangkan lagi 3 orang. Jadi cukup 7 orang. Baik, kita teruskan dengan slide yang ketiga. Ini cukup 7 orang kumpulan kami. Korang boleh tengok untuk kenal siapa yang menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Ahmad Tarmizi, nombor matriks 071451. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang i'rab. Perkataan yang pertama iaitu ambatat. Jumlah fi'liyah susunan yang diawali dengan kata fi'il. Kedudukan i'rabnya adalah jar kerana menjadi sifat kata habbah. Dan perkataan yang kedua pula ialah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Susunan ini terdiri dari mubtada yang diakhirkan dan khabar yang didahulukan atas mubtada, iaitu qaulu ma'rufin. Dan perkataan yang ketiga pula ialah manna wala adha. Di dalam susunan ini terdapat penyebutan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang bersifat khusus, kerana al-azza artinya lebih umum dan lebih luas daripada kata al-manna. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahawa yang dimaksudkan adalah segala bentuk sikap yang menyakitkan dan menyinggung perasaan. Dan perkataan yang keempat pula ialah wa maghfiratun khairun. Kata qaulun iaitu dalam ayat ini perkataan pertama ialah qaulun ma'rufin wa maghfiratun khairun. Kata qaulun menjadi mubtada, sedangkan kata wa maghfiratun kepada kata qaulun khabarnya adalah kata khairun. Dan yang kelima kalladhi yunfiqu, huruf jar kaf, kedudukan i'rabnya adalah nasab kerana menjadi sifat dari masdar yang dikira-kirakan keberadaannya seperti berikut: ibtalan kalladhi. Baik, itu sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang balaghah, iaitu kamathali habbah. Di dalam susunan kata ini terdapat apa yang disebut tashbih mursal, iaitu dengan menyebutkan huruf tashbih iaitu kaf dan membuang wajah syibih, titik persamaan. Allah SWT menyerupakan sedekah yang diinfakkan di jalan Allah SWT dengan sebutir biji yang ditanam dan diberkahi olehnya sehingga tumbuh dan berkembang menjadi 700 butir biji. Dan yang kedua pula ambatat sab'a sanabil. Di dalam susunan kata ini terdapat apa yang disebut majas aqli dengan menyandarkan al-ib'ad, pekerjaan menumbuhkan, kepada al-habbah, biji. Padahal pada hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam susunan ini terdapat penyebutan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang bersifat khusus, kerana al-adha artinya umum dan lebih luas daripada kata al-manna. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahawa yang dimaksudkan adalah segala bentuk sikap yang menyakitkan dan menyinggung perasaan. Dan yang terakhir, kamathalin safwanin alaihi turab. Dalam susunan ini terdapat apa yang disebut taqbih tamsili, kerana diambil dari beberapa hal yang lebih dari satu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amin Farhan bin Umar, nombor matriks 071297. Saya akan menerangkan pula iaitu mufradat al-lughawiyah, iaitu yang pertama al-mithlu, maksudnya bentuk atau sifat sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fi sabilillah, iaitu maksudnya hal-hal yang boleh membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habtin, iaitu satu butir biji yang ditanam. Kemudian wasi'un, iaitu maksudnya maha luas kurniaannya. Dan yang terakhir alimun, iaitu
Maha tahu siapa sahaja orang yang berhak untuk dilipatkan pahalanya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Afandi, nombor metrik 070668. Jadi saya akan teruskan dengan Asbabun Nuzul. Jadi di dalam kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Al-Wahidi, sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 26 yang bermula dengan alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat. Jadi sebab turunnya ini, Al-Kalbi berkata, ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Yang mana kisah untuk Abdurrahman bin Auf adalah apabila Abdurrahman bin Auf dia datang berjumpa dengan Nabi SAW dan menyedekahkan 4,000 dirham. Dia berkata, aku memiliki 8,000 dirham. 4,000 dirham ini aku simpan untukku dan keluargaku. Sedangkan 4,000 dirham lagi aku belanjakan untuk Tuhanku. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang engkau simpan dan apa yang engkau sedekahkan. Manakala untuk kisah Sayyidina Uthman bin Affan, dia berkata, di hadapanku adalah kelengkapan bagi sesiapa yang tidak mempunyai peralatan untuk perang Tabuk. Sayyidina Uthman dia membekalkan 1,000 ekor unta beserta dengan bekalan dan semua kelengkapannya bagi orang Muslim. Jadi ayat ini diturunkan untuk kisah Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Uthman. Manakala ada pula riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mana dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya lalu berdoa untuk Uthman. Doanya, ya Allah, redalah kepada Uthman bin Affan sebagaimana aku reda kepadanya. Lalu baginda terus mengangkat tangannya sehingga waktu fajar tiba. Jadi ayat ini diturunkan untuk kisah Sayyidina Abdurrahman dan Sayyidina Uthman. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nazhan bin Azlan, nombor metrik 071652. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu Tafsir wal Bayan surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan pada orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Perkara yang paling baik dalam infak adalah keluarkan harta kita untuk mengembangkan dakwah tentang tauhid kepada manusia. Kalau kita keluarkan duit untuk kebaikan pun memang sudah dapat pahala. Lebih-lebih lagi yang melibatkan semua urusan yang melibatkan agama Islam. Hatta walaupun beri makan kepada kucing jalanan tepi jalan, itu pun mendapat pahala. Tetapi lebih baik kita infakkan harta kita di jalan Allah SWT, iaitu untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Termasuk dalam perkara itu adalah infak kepada jihad perang. Baik, ayat yang seterusnya ialah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Memberi perumpamaan infak kita itu seperti Allah pohon supaya kita dapat bayangkan. Bayangkan sekarang satu pohon yang membuahkan hasil seumpama satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai Allah. Menggunakan contoh tanaman, sebab apabila kita bercocok tanam, kita tidak dapat melihat hasilnya dengan segera. Begitu juga dengan infak kita itu. Kita hanya boleh lihat di akhirat kelak. Ada juga yang kita dapat di dunia, tetapi selalunya kita tidak perasan balasannya yang Allah telah berikan. Baik, ayat yang seterusnya ialah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Pada setiap satu tangkai daripada pohon itu pula mengeluarkan 100 biji. Maka 1 kali 7 kali 100 ialah 700. Bayangkan kalau 1 jadi 700. Maknanya kalau gandakan infak kita itu, kita beri RM1, Allah gandakan dengan pahala seumpama kita beri RM700. Perniagaan Allah sahaja yang boleh untung sebegini, dan untung pula yang berkekalan. Tidak macam untung di dunia, sebab di dunia tidak berkekalan. Baik, ayat yang seterusnya ialah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah mengikuti keikhlasan dan susah payah musyaqqah dalam infak kita itu. Ini kerana ada orang yang ikhlasnya tidak sama. Ada orang susah hendak memberi infak, tetapi dikeluarkan juga infaknya ke jalan Allah SWT. Jadi Allah boleh gandakan infak kita itu sampai menjadi 1,000,000 pahala atau tidak ada had. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang infak mengikut kadar masing-masing. Baik, ayat yang terakhir 261. Wallahu sami'un alim. Allah maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Allah SWT maha tahu keikhlasan hamba-Nya dalam infak itu. Orang yang menerima tidak tahu ikhlas atau tidak pemberian itu.
Orang yang beri itu pun mungkin tidak tahu dia ikhlas atau tidak, tetapi Allah SWT Maha tahu apa yang ada dalam hati orang. Baik, sekian, terima kasih bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah seterusnya giliran saya menceritakan mengenai tafsir dan penerangan tafsir wal bayan mengenai ayat yang kami pilih, surah Al-Baqarah, berkaitan dengan ayat mengenai zakat. Mana ayat sebelum tu pun menceritakan mengenai zakat. Allah, yang pertamanya adalah Allah memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mungkit-mungkitnya di hadapan si penerima. Mana kata dalam ayat ini, kita bersedekah tapi kita tidak menceritakan, kita tidak ada niat menghina, kita tak ada niat untuk mungkit-mungkit kepada saudara kita yang telah menerima zakat kita, menerima zakat, sedekah dan sebagainya lah daripada kita, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kalau dari segi, kalau kita faham, ucapan pun salah, perbuatan kita pun salah. Mungkin kita dalam keadaan berlagak, waktu kita beri sedekah, benda boleh menyakitkan hati si penerima. Jadi kita patut elak benda tu supaya untuk mendapatkan pujian dari Allah SWT, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Seterusnya, dan firman Allah SWT, wala adha, dalam ayat ni, wala adha, dan dengan tidak menyakiti. Yang mana saya sebutkan tadi, dengan tidak menyakiti, kita seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima. Kita sendiri tahu macam mana perkara ini boleh berlaku, macam mana kita rasa macam teruknya kita buat kepada si penerima tu. Jadi kita patut elakkan untuk buat benda tu. Malah sebaliknya, kita patut melakukan hal yang terbaik kepada mereka. Dan seterusnya adalah Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah ruah. Jadi pahala yang berlimpah ruah ini Allah janjikan dalam ayat ini sekiranya kita menginfakkan harta kita. Dalam ayat yang Allah sebut mengenai pahala ini adalah lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan seterusnya, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada kekhawatiran sekalipun dalam diri mereka. Sebab apa saya cakap tidak ada kekhawatiran? Sebab ayat yang sebelum ini telah yang mengenai lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Jadi mereka lebih pentingkan pahala apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kehilangan harta mereka. Dan seterusnya, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi sebab saya sebut ini sama pun macam wala khaufun alaihim, mereka tidak akan bersedih hati juga, wala hum yahzanun, kerana mereka telah meninggalkan harta mereka dari segi dengan cara menginfakkan kepada jalan Allah, dan mereka akan mendapat balasannya di akhirat kelak, insya-Allah. Seterusnya saya sebut untuk menceritakan sedikit kisah daripada kisah mengenai Nabi Allah Uzair AS dan juga Nabi Ibrahim AS mengenai kebangkitan semula. Allah sebut satu amalan yang mana bila kita lihat, ia merupakan amalan yang menghabiskan duit kita mengeluarkan harta kita. Tapi hakikatnya perbuatan amalan ini iaitu bersedekah, menginfakkan ataupun zakat dan seumpamanya, kita merupakan satu perbuatan yang mulia, yang mana harta itu sebagai kemuliaan yang paling tinggi di akhirat kelak waktu manusia dibangkitkan. Mana Allah sebut, mana dalam riwayat sebut ada juga mengenai Ibnu Umar ada menyebutkan setelah ayat ini turun, Nabi angkat tangan lalu berdoa, Rabbi zid ummati, ya Tuhanku, tambahkan lebihan kepada mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi ini merupakan salah satu perbuatan amalan yang paling mulia di sisi Nabi dan juga Allah. Untuk apa kita mengeluarkan zakat? Antaranya adalah untuk mencukupkan keperluan manusia. Untuk menyukupkan keperluan manusia setelah mana kita mengutip kutipan zakat itu semua. Jadi kita akan mengagihkan harta-harta itu kepada golongan-golongan asnaf dan sebagainya untuk mencukupkan keperluan mereka. Seterusnya adalah untuk menjaga kemuliaan umat Islam. Ini yang paling penting. Dan dalam dunia ni, chariti yang terbesar yang pernah dibawa adalah chariti umat Islam melalui kutipan zakat. InsyaAllah itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziman bin Ahmad Razi. Nombor matrik saya 071190. Jadi saya akan menerangkan tentang tafsir Al-Bayan pada surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat 263. Jadi untuk ayat yang pertama,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqati yasma'uha azza. Jadi kat sini dia menerangkan tentang bahawa perkataan yang baik ataupun kemaafan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati seseorang kan. Sebagai contoh saya bagi jika seseorang pengemis itu datang kepada kita dan pada keadaan itu kita memang tak ada duit kan. Jadi kita bolehlah cakap kat dia macam ni, minta maaf ya pakcik, saya memang tak ada duit sekarang ni. Kalau lepas ni saya jumpa pakcik, saya ada duit, saya sedekah kat pakcik ya. Saya doakan pakcik semoga dipermudahkan urusan dan sentiasa dimurahkan rezeki. Jadi kat sini kesimpulan dia nak ceritakan bahawa perkataan yang baik ni dapat sekurang-kurangnya dapatlah menenangkan hati dia kan. Jadi itu sahaja untuk ayat ini ya. Jadi untuk ayat terakhir Wallahu ghaniyyun halim. Yang bermaksud dan ingatlah Allah ni Maha Kaya dan lagi Maha Penyabar. Baik Allah kan Maha Kaya ni baru masuk sini. Maksudnya Allah ni tak perlukan kita kan. Kita nak sedekah dia tak perlu kan sebab dia dah Maha Kaya kan. Tapi Allah ni menggalakkan kita untuk bersedekah ke orang lain kan supaya apa? Kita dibalaskan pahala kan. Lepas tu untuk kalimah halim kan. Maksudnya Allah ni Maha Penyabar. Penyabar ni bermaksud apa? Walaupun kita ni sebagai manusia kan dah banyak buat dosa, banyak buat kesalahan kat dunia, tapi Allah tetap tak tergesa-gesakan untuk hukum kita kan. Ke akhirat nanti baru Allah akan hukum kita di akhirat nanti kan. Jadi itu sahaja daripada saya untuk tafsir Al-Bayan surah Al-Baqarah pada ayat 163. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Arman, nombor metrik 07-198. Jadi saya akan menerangkan tafsir Al-Bayan surah Al-Baqarah ayat 264. Jadi Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala amal sedekah kamu dengan mungkit-mungkit dan kelakuan yang menyakiti. Jadi di sini Allah menegaskan bahawa jikalau kita bersedekah, pahala kita ni boleh terbatal jika kita mungkit-mungkit apa yang diberikan oleh kita dan menyakiti orang yang diinfakkan harta kepadanya. Okey, seterusnya diperkatakan juga seperti mana rusaknya pahala amal sedekah orang yang menginfakkan hartanya kerana menunjuk-nunjuk. Jadi kalau kita mungkit-mungkit dan menyakiti orang yang diinfakkan ni, rosaknya pahala dia ni sama dengan rosaknya pahala jika kita bersedekah lepas tu kita riak menunjuk-nunjuk kepada manusia lain. Perumpamaan dia sebagai umpama batu licin yang ada di atas tanah. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan lebat, lalu batu tu jadi bersih licin. Jadi kat sini tanah yang ada di atas batu tu umpama pahala sedekah kita. Jadi bila hujan turun tu, hujan tu umpama riak. Jadi bila hujan turun jadi bersih habis, ikannya hilang habis pahala kita. Dan seterusnya Allah berfirman kata, dan mereka tidak akan mendapat satu pun pahala daripada apa yang mereka usahakan. Jadi pahala sedekah kita tu jadi sia-sia dengan duit-duit apa semua tu, kira kita sedekah kosong, tak dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Dan yang terakhir Allah kata, dan ingatlah bahawa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum kafir. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu SWT alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Farhan bin Umar, nombor metrik 071297. Pada hari ini saya ingin menerangkan iaitu kehidupan ataupun hukum-hukum. Okay. Ayat ini memuat penjelasan tentang perumpamaan kemuliaan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus mengandungi perintah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ada dalam kalanya dengan cara membuat mudha'af yang kira-kira keberadaannya, iaitu mislu alladhi yang fiku lamwalahu fi sabilillah kamasalu muhayya, yang artinya adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti biji benih. Biji benih itu yang melambangkan menginfakkan harta itu dengan banyak sekalinya. Atau dengan cara yang lain, iaitu mislu alladhi yanfiqu amwaluhu fi sabilillah kamaslu zar'u fi ardi qiyatun fa'awisna ayyu
sabil, yang artinya perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti seorang yang menanam biji benih di tanah, lalu biji tanaman lalu biji tersebut menumbuh 7 bulir. Okey, di sini orang yang bersedekah diserupakan dengan orang yang menanam, dan harta yang sedekahkannya diserupakan dengan biji benih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amalannya setiap kali sedekah sampai 70% kali lipat. Sekian daripada saya.